Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi bisir al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهر وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. صحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatidzah. Ada orang tegur, ustaz, tak ada alim ulama ustaz. Ustaz je lah. Jangan. Ada orang alim dia sembunyi, mestur. Juga wali pun dikira alim ulama juga, awliya, mestur. Banyak wali-wali Allah akhir zaman ni mestur, disembunyikan oleh Allah. Kerana doa-doa mereka inilah Allah Ta'ala masih selamatkan kita, khususnya di negara kita ni. Kena syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awliya ni tidak perlu ia menunjukkan kelebihannya, tidak. Wali-wali ni tak tunjuk kelebihan. Nak kata wali dia kena jalan atas dia dulu, tak ada. Awliya ni kadang-kadang kerana dia istiqamah datang rumah Allah, awliya illah. Kata seorang ulama besar di Mesir, di akhir zaman ni kalau satu orang dia dapat istiqamah datang sembahyang berjemaah setiap waktu dia datang, itu pun dikira awliya juga, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah golongkan kita, insya-Allah, amin. Alim ulama, para asatidzah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa madrasah Ar-Raudah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saya lupakan pada bunda saya, penat-penat pun hadir juga. Minta balik awal untuk hadir. InsyaAllah, pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih pilih kita lagi. Ulama sebut syukur yang paling besar adalah apabila kita dapat mentaati perintah Allah. Itu syukur paling besar.
Kita dapat datang rumah Allah ni syukur paling besar. Syukur kita mendapat nikmat tidak besar lagi. Ulama sebut dapat makan, dapat minum, dapat makan siakap 3 rasa, nasi goreng daging, nasi bungkus, dan sebagainya. Contoh, itu tak besar lagi ulama sebut. Tapi kalau kita dapat datang rumah Allah ini, satu nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Itu pun tanda ulama sebut pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pilih sebenarnya. Berapa ramai yang Allah masih beri kekuatan pada dia. Ada orang kata, ustaz saya tak kuat sebab tu tak boleh datang. Tak, bukan itu bukan orang kata apa dia punya reason, dia tidak. Tapi kerana itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, mungkin saya bukan orang masjid ustaz, bukan orang yang pandai semayang, pandai baca Quran. Ada orang alasan itu dia gunakan. Tidak juga. Berapa orang yang alim, saya pernah jumpa orang yang pandai teranum, nahwan, ras, bayati, daripada qarar bahasa bawah tu, a'udzubillah, boleh buat tu sampai jawab jawab. Buat keluar ni, dekat kepala tu jawab paling tinggi punya tabaqat tu. Saya pun tak boleh buat tu, dia boleh tarik. Tahu pula lagi qiraat. Dia boleh baca Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca panjang Maliki yaum kan, mad asli. Riwayat yang lain Maliki yaumiddin. Dia tahu Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia baca panjang. Ustaz pernah dengar riwayat 'alaihim? Waalaikumsalam. Ada orang dia tahu tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa ini, makhluk yang lemah ini, kita syukur pada Allah. Dan pertama sekali saya mohon maaflah yang apa itu. Saya azamnya nak datang, saya dah maklum awal. Saya kata nanti saya maklum balik, dah tak maklum. Biasalah dah duduk dalam rumah sakit ni, kita pun sakit. Sebab tu kata guru saya ni, jangan banyakkan masa dalam rumah sakit ni. Tengok orang sakit pun kita sakit. Sakit lupa, semua sakit. Kalau boleh kurangkan waktu itu. Kalau ziarah tak apa, boleh semua insya-Allah. Saya mohon maaf lah. Mungkin dah ada, alhamdulillah. Saya syukur tu ada rasa dalam hati ini dapat tunggu. Bila dapat datang rumah Allah dan menunggu waktu sembahyang itu, menunggu untuk mengaji, itu nikmat besar. Tok kenali dulu mendapat karamah yang besar daripada Allah. Kata tunggu saya, layaklah sebagai mengaji sampai. Mengaji tunggu buat mu'alim tajwid dekat dengan tok kenali. Antara sebab Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia ilmu daripada lain pada yang lain ni, sebab apa? Sebab dia istiqamah datang majlis ilmu. Walaupun lambat macam mana pun dia datang, mengambil barakahnya. Syekh Ahmad Al-Fatani, saya pernah cerita dulu kan, Tok Nani pernah jalan kaki daripada Kelantan pergi Terengganu dengan berkaki ayam, sehingga dia ni terkena sakit kusta, sakit kulit pada tapak kaki dia, ada ulat pada kaki dia. Sehingga tu banyaklah kisah-kisah Tok Nani ni. Kalau kita nak tahu banyak, antara sebab dia, jangan kita banyak melihat natijah selepas dia menjadi wali. Lepas dia mendapat kelebihan, sebelum tu kita tak lihat macam mana dia. Begitu juga para ulama yang lain, kebanyakannya mereka ni susah payah. Bila dah dapat susah tu nikmat besar yang Allah akan ganti di akhirat. Agama ini tuan-tuan, muslimin muslimat, kalau kita nak harapkan nikmat itu di dunia, kecil. Ulama sebut sebagai contoh, kadang-kadang orang tanya, ustaz saya ni beramal ustaz, belajar pula rawatan Islam, lagi belajar ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah ni, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Bismillah 5, bismillahirrahmanirrahim, bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah 7, bismillah 21, macam-macam bismillah belajar. Lagi kuat sakit pula ustaz. Orang tak amal bismillah, tak semayang, tak sakit pula. Orang yang semayang ni, ustaz saya semayang, makin lama nampak sempit rezeki dia cakap. Mata dia nampak, mata kita ni nampak sempit.
Saya lihat orang lain yang tak sembahyang, bos saya. Ada orang datang jumpa saya, orang ni dia tak beramal pun macam saya. Tapi hidup dia senang je saya tengok. Datang orang belanja makan, bos, datang orang belanja makan duduk tempat selesa, tak beramal pun. Tuan-tuan jangan terkesan dengan dunia ni. Ini fata morgana. Para ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala buat macam tu pada dia? Allah tak nak bagi dia ini ada jawapan besok di akhirat. Kalau dia menidakkan nikmat Allah, ulama sebut, bila di akhirat Allah tidak memberi nikmat pada dia di akhirat, dia tak ada alasan sebab Allah dah bagi kat dunia dulu. Dapat tuan-tuan? Kita yang beramal ni lagi susah pula. Sama tuan-tuan, Allah simpan kat sana yang kekal abadi. Dan waktu itu ulama sebut kita tak nampak. Tak nampak sebenarnya, tak nampak. Dan waktu itu kita tak tahu bila dapat nikmat itu. Nikmat akhirat ni bukan tunggu lama. Lepas ni boleh dapat, meninggal. Siapa tahu lepas ni dia meninggal ke tak? Kata almarhum Kai Uzairan Taifi Abdullah rahimahullah ta'ala, seorang ulama di Indonesia, meninggal tuan-tuan bulan Ramadan tengah betulkan saf sembahyang maghrib, lepas buka puasa betulkan saf sembahyang, meninggal. Allahu Akbar. Allah pilih. Dia beritahu hidup kita ni, orang tanya dia, kiai kita nak hidup ni sampai bila? Sampai apa kita nak beramal sampai bila? Sampai mati. Mati ni bila? Kalau lepas ni contoh kita beramal 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat ni, lepas ni mati, itu je lah beramalnya kita. Kejap ni. Nikmat itu yang kekal di sana. Yang tidak ada lagi usaha dan ikhtiar lagi, tak ada dah. Waktu tu tak ada tuan-tuan. Sembahyang dah tak ada, zikir dah tak ada dah. Ada pun amalan yang dikekalkan. Saya pernah sebut dulu 2 benda je dalam syurga. Pertama, bacaan Al-Quran, qiraatul Quran. Yang kedua, ziarah. 2 ni je amalan. Dan amalan ni tidak mendatangkan apa-apa ganjaran pahala, tak ada. Waktu tu dah tak boleh dah. Nak renovate apa-apa syurga kita, nak tambah apa, tak boleh dah. Ulama sebut, sebab apa? Sebab ikhtiar itu kita lakukan di dunia ini. Kita yang letak di mana tempat kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dapat semua insya-Allah. Jadi kena sabar betul. Tambah akhir zaman ni. Assalamualaikum. Sampai yang saya mulakan Tuan Pusing pun mula ni. Dan saya terima kasih banyak. Sebenarnya untuk makluman semua, saya pun tak beritahu Haji Zul kita. Ada orang lah dari Ki dah minta hari Jumaat mengajar di Batu K, di beberapa tempat lah. Tapi saya tak ambil. Sebab bagi saya di sini tempat saya lebih selesa di sini. Macam mana keadaan pun saya letak datang sini lah. Paling banyak di sini lah. Boleh ngajar kat sana pun orang, yelah, selepas orang dah kenal ni lain tuan-tuan. Waktu tak kenal ni orang tolak macam bola je kita ni. Tolak macam tu je. Biasalah. Jadi istiqamah lah mengaji selagi ada waktu yang Allah beri kelapangan pada kita. Dan jangan pernah terkesan dengan ahwal environment kita, jangan terkesan. Apa pun ubudiyah dalam hati kita, kalau tak mampu nak datang pun kena ada takluk hati itu, kena ada rasa itu. Ulama sebut ini yang mengikat kita dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ukur kita ini dengan ilmu semata-mata, tidak. Bahkan ulama sebut orang yang banyak ilmu itu banyak, ramai. Bahkan ulama sebut di akhir zaman ni banyak lagi benda tu, orang yang banyak ilmu lebih. Akan tapi yang mengamalkan ilmu itu yang mahal. Ulama sebut yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh semua insya-Allah. Habib, cukuplah tu. Kita sambung pengajian akidah, kitab Aqidatul Awam, karangan ulama-ulama dulu kita ni, Aqidatul Awam. Saya sebut pengajian ini tuan-tuan, dia dalil kita besok ni dengan Allah. Kenapa mengaji? Pertama, sebab kita nak kenal siapa Tuhan kita. Kita nak kenal siapa yang kita sembah. Sebab tu kita kena mengaji. Berapa ramai, bukan berapa ramai, kita lihat diri kita. Selama ini kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita, keadaan kita dengan Allah, pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kita kena lihat pada diri kita.
Dan bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ulama sebut kalau kita tidak ada apa-apa, macam mana kita nak beri apa-apa itu pada orang lain? Kalau seorang itu tak ada sesuatu, bagaimana dia nak beri sesuatu pada orang lain? Kalau kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita nak mengajarkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, dan sahabat handai orang terdekat dengan kita kalau kita sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang lebih minat, dia kata, Ustaz, saya dah belajar dah ilmu pembandingan agama. Ilmu itu adalah ilmu furuk, tuan-tuan. Itu bukan wajib bagi kita. Sebab apa tidak wajib? Pertama, kita agama kita pun tak habis kaji lagi. Macam mana nak kaji agama lain, tuan-tuan? Besok cenderung satu ke sana pula. Dah sudah. Dah satu hal pula orang nak tarik tu. Dah faham ke sana pula. Sebab itulah, biar kita belajar ni, ulama sebut belajar yang rendah-rendah ni tak apa. Biar orang lama ni sebut, biar buat kerja ni mesin rumput. Mesin rumput orang tak kenal sangat. Daripada kerja pergi ambil madu ni, jatuh pun satu hal, kena sengat lebah pun satu hal. Biar buat kerja rendah-rendah ni, orang tak kenal tak apa. Biar penduduk langit kenal kita, insya-Allah. Orang yang beramal dengan ilmu dia, seluruh penduduk langit kenal dia. Jangan kita pernah rasa beramal. Saya ulang balik, minggu lepas punya kuliah, ulang balik. Jangan kita rasa beramal ni orang tak tahu, tuan-tuan. Manusia tak tahu tu biasa, tapi sebenarnya penduduk langit tahu kita beramal kita ni beramal ataupun tidak. Cuma Allah mestur, Allah simpankan kita ini. Bila bangkit esok di akhirat, baru tahu, oh, ada orang kenal punya aku ni. Dapat semua, insya-Allah. Habis suara pun dah tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal, muka surat 44. Betul? 44. Sempang malaikat 44. Itu bahasa orang lama. Jangan tuduh syirik, tuan-tuan. Sempang malaikat 44 ni apa makna dia? Balik cari dulu. Saya bagi tahu je, cari dulu. Dalam presentation ni, antara skills yang saya belajar dulu, skills ni dia kena ada win-win situation, kena ada win-win, kena ada pro kontra ni, kena ada soal jawab ni. Baru tak tidur, tuan-tuan. Baru tidak tidur kita. Dapat? Itu nanti cari kenapa ni orang dulu cakap sempang malaikat 44, sebab apa? Cari dulu. Malu ni orang muda pula tanya ni. Dapat? InsyaAllah. Saya dah paling muda kan, selain pada Nadia lah. Cuba cari, insyaAllah. Kita dah sampai, itu kita bahaskan ayat Al-Quran, surah Zalzalah. Kita dah sampai pada bab hari kiamat. Dah jauh dah kita ni. Harap-harap ingatlah sifat 20 tu. Jangan tak ingat, tuan-tuan. Itu adalah senjata akhir bagi ahlu sunnah wal jamaah. Senjata akidah. Kena tahu tu. Mereka yang mahir dalam sifat 20 ini, insya-Allah, kata para ulama, tidak terkesan dengan fahaman yang lain. Sebab aqaid terikat akidah dia. Maksud terikat ni apa? Tak buka dah. Simpulan akidah tu tak boleh buka dah. Orang cakap Allah atas langit, tak boleh. Dia dah tahu. Dia kata Allah beranak, tak boleh. Sebab dah terikat. Allah Ta'ala salah hantar wahyu bukan pada Rasulullah, pergi pada Sayyidina Ali. Dah terikat dah. Selain daripada Rasulullah, ada 12 imam yang maksum pun sama terikat. Dapat? Kita ni di zaman ulama sebut yang terpecah, Nabi sebut 73 golongan yang Nabi risaukan kita ni. Jadi bagaimana cara nak selamatkan diri? Ulama sebut kena tahu kaidah, metodologi, bagaimana nak selamatkan akidah kita. Bagaimana? Kena mengaji sifat 20. Dapat, tuan-tuan? InsyaAllah. Dah lepas dah, kita dah bahas bab tu dah. InsyaAllah. 44. Hari kiamat pasti akan terjadi. Yang atas tu, pasti akan terjadi, wajib meyakini.
Bukan sunat wajib. Bagaimana kiamat? Seluruh benda ulama sebut tidak tertinggal satu pun. Di dalam beberapa kitab para ulama, apabila berlakunya kiamat, sayangnya Allah Ta'ala pada kita ni, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri tanda. Betul? Tanda ni banyak dah kita dengar. Dan kata guru saya, kita ini sekarang berada pada tanda di bawah 5, top 10, tanda kecil. Sekarang ni di bawah 5 dah kita ni. Kata guru saya lah. Itu kita serah pada orang alim lah. Dia lebih orang kata faqih dalam bidang ini. Dan saya nak beritahu tentang tanda akhir zaman. Mereka yang bukan ahli tak boleh syarah bab ni. Sebab tanda ini penuh dengan rahsia yang Nabi sebut. Kita berada pada tanda diangkatnya Al-Quran zaman ni. Bagaimana datang angkatnya Al-Quran? Paling besar ulama muhaddisin, ulama hadis bagi tahu dalam riwayat, diangkatnya Al-Quran adalah diangkatnya ulama. Ulama pula, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin mensyarahkan ulama ni terbahagi pada 3 golongan. Saya sebut ni jangan tengok kat orang saya sebut ni jangan tengok kat orang, biar kat diri kita menjadi panduan pada kita. Saya pernah sebut dulu dah. Pertama adalah ulamaul haqiqah, ataupun dinamakan juga dengan ulamaul haqq. Apa dia ulamaul haqiqah ini? Inilah ulama yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama yang mana? Orang yang cerdik, pandai, pakar ilmu yang mana? Iaitu ulamaul haqiqah, ulamaul al-haq, ataupun ulamaul akhirah, yakni ulama yang membawa pada diri di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia bawa pada orang lain, dia bawa pada diri dia. Nampak pada diri dia, diamalkan agama itu. Dapat tuan-tuan? Ni jangan tengok orang ni. Nak belajar tasawuf ni, belajar akidah ni, jangan tengok orang. Rosak kita. Tengok orang habis, kita habis. Tadi khutbah, bagi yang tak tidur bagi yang tak tidur, dan live lah kat sini tak ada yang tidur. Tak ada yang tidur insyaAllah. Ya ke tak tidur tadi? Saya duduk depan tak perasan lah. Tadi sifat ananiyah, sifat keakuan. Tu berat tu sifat ananiyah ni. Sifat ananiyah adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah, ya. Sifat keakuan ni hanya milik Tuhan saja. Selain daripada Tuhan tak boleh berpegang dengan sifat ananiyah. Saya pernah tanya dulu, kenapa Allah haramkan takabur? Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu sifat Allah. Mana boleh kita pakai? Cabang daripada takabur ini apa? Ananiyah, sifat keakuan. Merasa diri ini betul, merasakan diri ini lebih baik daripada orang lain. Ini ananiyah. Jaga. Saya lah ni. Ulama Malaysia ni tak ada apa-apa. Dia kata kan, ada sebagian kata ulama Malaysia tak ada apa-apa. Dia kata ulama Melayu ni tak ada apa-apa. Saya tengok ulama-ulama luar je. Dia pun ulama juga. Dia nak tunjuk ulama lain tak boleh, saya yang boleh. Jaga-jaga bagi orang yang berilmu. Sama juga kalau dalam kehidupan kita adanya sifat ananiyah. Tidak boleh. Bila bersifat dengan sifat ananiyah, pertama penyakit yang akan sampai pada diri kita, para ulama tasawuf sebut apa dia? Pertama, dia akan berasa hasad dengan orang lain. Ananiyah. Penyakit ananiyah ni antara lain ulama sebut penyakit yang akan datang pada dia, akan datang hasad. Maksud hasad dia apa? Tidak pernah bahagia dengan kelebihan yang diberikan pada orang lain. Dapat tuan-tuan? Bila ada hasad, barulah datang khianah. Apa dia khianah? Dia mengkhianati, melakukan keburukan, kemudaratan pada orang lain. Berlakulah sihir, berlakulah macam-macam perkara buruk kepada orang lain. Bermula pada sifat apa? Ananiyah. Nak buang sifat ananiyah bagaimana? Kena kenal Tuhan pertama. Yang kedua, kenal diri kita siapa. Dah kenal Tuhan pula kenal diri kita. Baru tahu, oh lemah aku ni. Dah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sebut
bersifat dengan sifat ananiyah ini, ulama sebut antara selain daripada datangnya hasad, para ulama juga sebut hidup dia tidak akan berkat, sentiasa tidak cukup, dia tidak didatangkan pada hidup dia qanaah. Ulama tersebut sebut apa dia qanaah? Tidak berpuas dengan apa nikmat dunia yang Allah beri pada dia, bukan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ulama sebut tidak boleh, kita tidak boleh merasa cukup. Saya sembahyang 5 waktu cukup lah ustaz, tak boleh. Qanaah ini pada apa? Pada benda dunia. Ulama sebut qanaah adalah pada benda dunia, material. Sebab apa ulama sebut kena ada qanaah? Sebab benda tadi ditinggalkan. Agama ni perfect kan? Ustaz, tak boleh lah macam tu. Kalau saya rasa cukup apa yang ada, habislah, tak kaya lah saya, tak banyak lah harta saya. Kenapa agama ajar qanaah, merasa cukup apa yang ada? Sebab benda itu patut untuk kita, sebab kita tinggal benda tu. Tak ada orang bawa apa yang kita usahakan atas muka bumi. Ada orang bawa? Mana ada bawa? Tak ada orang bawa. Kereta besar macam mana, rumah besar macam mana, bini besar macam mana pun tak bawa, tuan-tuan. Dia pun tak nak teman kita kat situ. Paling kuat menangis pun, kata guru saya, paling kuat menangis pun paling kuat. Tok guru saya cakap 3 hari je paling kuat. Yang lebih-lebih itu apa? Dia merasa dalam hati saja. Nangis dah tak ada dah. Dia akan berkurang sampailah didatangkan pengganti yang baru. Lepas tu dah habis dah, tak lupa dah. Cuma dia dah tinggal sikit, tak sama macam dulu. Tapi yang baru pun ada kelebihan juga. Dia cakap dah datang dah. Ini sifat manusia, ulama sebut. Itu lumrah, fitrah kita begitu. Itu tak boleh tolak. Dan bagi kehidupan akhirat tidak boleh ada qanaah, ulama sebut. Sebab apa? Sebab perkara itu yang kita akan bawa. Sembahyang itulah kita akan bawa di akhirat. Baca Quran itulah kita akan bawa di akhirat. Apa? Jelas? Maka hari kiamat para ulama sebut, bila berlaku kiamat ini, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, muka Syafatul Qulub pun dibahas oleh para ulama. Tanda tadi kita dah sebut diangkatnya Al-Quran. Al-Quran bermakna apa? Diangkat ulama. Zaman ini adalah zaman diangkat, tuan-tuan. Jaga-jaga. Kita ni jaga-jaga ni ulama ul-akhirah. Yang kedua, ulama usultan. Ni saya cerita je jangan tuning jari kat orang ni. Saya pesan lagi, ulama usultan ni apa? Dia menggunakan ilmunya untuk mendapatkan ataupun untuk kepentingan kepimpinan ataupun untuk merapatkan diri dia dengan humara, pemimpin. Dia gunakan ilmu agama ini, khususlah ilmu agama ini untuk dia mendapatkan pengaruh daripada pemimpin. Dia ulama usultan. Dan yang ketiga adalah ulama usul, iaitu ulama yang jahat. Apa dia ulama yang jahat? Paling tinggi ulama sebut dia menggunakan ilmu agama ini untuk menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain dengan makna apa? Yang ulama usultan dia beza Ulama usultan dengan ulama usul beza dia apa? Yang pertama tadi dia gunakan ilmu dia membenarkan para humara, pemimpin. Walaupun pemimpin tadi bercakap bagi yang salah, dia tak tegur perkara tadi. Ni jangan pandang orang, saya sebut, jangan pandang orang lain. Cukup untuk diri kita melihat sahaja. Dan ulama usul bagaimana? Dia menggunakan ilmu itu untuk kepentingan diri dia. Mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Khususnya para ulama sebut adalah pada sudut dunianya, iaitu material dia. Berat, tuan-tuan. Dan saya nak sebut, bila kita berbincang tentang ulama, kena hati-hati. Kena hati-hati. Ingat kisah Ibnu Hajar dulu? Ingat, saya kisahkan dulu. Ibnu Hajar lupa dalam sembahyang. Ingat lagi kat Masjid Azhar? Lupa dah kot. Ingat lagi? Kerana disangka buruk kepada seorang syekh yang jual tu lah, jual ganja tu, yang saya kisahkan dulu. Ingat lagi? Penyakit ulama sebut, sangka buruk kita terhadap orang biasa dengan sangka buruk kita terhadap ulama. Ulama sebut, bila kita bersangka buruk terhadap ulama, penyakit itu ulama sebut
benda yang mudarat akan direct kena pada kita. Dia datang direct. Kalau kita sangka buruk dengan orang awam, natijah ataupun kesan dia datang itu lambat. Tapi kalau kita sangka buruk terhadap ulama, dia datang direct. Sebab tu tak boleh sangka buruk dengan ulama ni. Jelas tuan-tuan. Sebab tu disebut dengan para ulama ni kena jaga. Sebab apa? Sebab pada diri mereka ada ilmu agama. Sebab ilmu agama itulah mereka mulia. Mereka dimuliakan kerana ilmu agama. Sebab tu ustaz-ustaz, para asatizah, para ulama, dia tak boleh rasa diri dia mulia kerana diri dia tidak. Dia mulia kerana dia pinjam kata-kata Allah dan kata-kata Rasul. Sebab tu dia tak boleh rasa dia mulia. Bahkan apabila dia menggunakan perkara tadi untuk kepentingan dia, para ulama sebut, Nabi sendiri sebut di akhirat nanti, dialah orang pertama yang Allah akan humbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? 3 dalam riwayat hadis kan, pertama yang akan dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang memiliki ilmu agama Allah. Apabila dia memiliki ilmu agama Allah, kemudian dia tidak beramal dengan ilmu itu. Yang kedua, mereka yang sentiasa bersedekah. Ini pun sama juga kelompok ini. Ulama sebut sedekah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia nak rasa diri dia dermawan. Ulama sebut. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki apa? Pangkat dan juga pangkat, kedudukan, dan dia menggunakan kedudukan ni, ulama sebut bukan pangkat, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati syahid, akan tapi syahidnya dia tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ni bagi mereka yang beramal. Kita nak melihat, tak boleh melihat pada orang. Benda ini kita datangkan tapisan untuk diri kita. Jelas? Dan apabila berlaku kiamat, para ulama sebut, saya dah cerita sebelum ini, apabila Allah hancurkan seluruh makhluk, pertama yang berlaku kiamat ni, ulama sebut keseluruhan benda yang Allah cipta ke atas muka bumi. Di antara langit dan bumi, mana yang dihancurkan dulu? Ulama bahas yang dihancurkan dulu adalah bumi, barulah langit. Pandangan dia mengatakan diruntuhkan langit dulu, barulah bumi. Sehingga dalam riwayat mengatakan ketika itu Allah Ta'ala akan hancurkan dunia ini menjadi padang jarak, padang terkukur. Maksud dia kata, kemudian Allah Ta'ala dalam riwayat hadis, Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Selepas berlaku kiamat, Allah akan turunkan hujan. Dan hujan tadi ulama sebut akan naik air setinggi 7 hasta. Ini dalam riwayat. Dan ketika itu Allah akan ubah bumi ini. Maksudnya dunia ini Allah akan ubah. Tanah yang kita lihat, bumi yang mendatar ini, Allah akan diperbuat daripada perak. Dapat tuan-tuan? Maknanya nanti di yaumil mahsyar, berkumpulnya kita di padang mahsyar, kita akan berjalan di atas lantai ataupun dataran perak. Dan ketika itu Allah akan datangkan balik matahari, dan matahari ini digandakan sebanyak 10 kali ganda. Dalam riwayat yang lain 70 kali ganda panas dia. Dan dalam riwayat Nabi sebut jarak matahari itu disebut miles. Mile ni bukan mile bahasa Inggeris tak. Mile ni perawi mengatakan, ada pandangan kata pertama riwayat sejengkal. Riwayat lain mengatakan jaraknya seukuran dengan celak. Seukuran celak. Lagi pendek daripada jengkal. Atas kepala. Dalam matahari atas kepala 10 kali ganda, 70 kali ganda. Bawah bumi pula digunakan ataupun dijadikan oleh Allah SWT daripada perak. Allahu Akbar. Waktu itulah yang saya sebut tadi, amalan inilah yang menentukan siapa kita. Ada orang Nabi sebut akan ditenggelamkan, paras peluh dia sampai buku lali. Syarah para ulama, buku lali ini adalah mereka yang taat perintah Allah, tapi ada dosa-dosa kecil dia buat. Dosa besar tak buat, dosa kecil sampai buku lali. Tuan-tuan bayang, dah lah panas, atas bawah panas, keluar pula peluh pada diri kita. Dan bagaimana peluh tu ustaz campur dengan orang lain, wallahu alam, tak tahu nak sebut. Tapi yang pasti kita akan dalam keadaan bagaimana? Ditenggelami dengan peluh kita sendiri. Dan Nabi sebut ada yang peluhnya sampai tahap lutut, betisnya ataupun lututnya.
ada yang sampai tahap pinggangnya, dan dalam riwayat yang paling tinggi adalah sampai tahap hidungnya. Allahu Akbar. Mana tempat kita pun kita tak tahu di akhirat nanti. Di yaumil mahsyar, para ulama sebut dikumpulkan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah manusia terakhir dikumpulkan di sana. Bagaimana ulama sebut, bagaimana ramai mereka ini akan bertemu betis dengan betis. Macam mana? Bagaimana betis dengan betis? Kata guru saya, betis sening dan jahim. Begini. Bagaimana betis? Wallahu alam. Maksud dia apa? Terlampau ramai. Dan keadaan itu ulama sebut dan Nabi sebut dalam riwayat, semua akan dibangkitkan mengikut bagaimana dia meninggal dunia. Kalau orang tadi dia meninggal dunia tengah baca Quran, maka jasadnya dibangkitkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ruh tak masuk lagi waktu tu, jasadnya akan bangkit dalam keadaan itu. Kalau na'udzubillah zalik, kalau meninggal tengah tengok TV lah, tengah duduk tengok TV lah. Kalau dia meninggal dalam keadaan menuju pada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bangkit dia, dah berada dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasinya begitu ulama sebut. Kemudian barulah dilepaskan roh. Ini dalam riwayat, akan diutuskan 70,000 malaikat untuk menghalau segala roh yang ada. Ketika itu ulama sebut roh akan berada di langit. Kemudian Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat untuk membawa roh-roh ini turun kembali ke bumi setelah bumi yang baru. Bukan bumi yang ini, bumi yang baru. Bumi yang lama macam mana keadaannya? Digulungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena Quran kan? Bumi ini digulungkan. Apabila bumi digulungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, macam kapek. Dulu kapek lama kan, tak pakai gulung. Macam tu lah. Ulama sebut digulungkan, kemudian diadakan bumi yang baru. Bagaimana bumi yang baru? Wallahu alam. Cuma didatangkan dalam riwayat, tanahnya diperbuat daripada perak, dan keadaan itulah kita berkumpul nanti. Maka roh ini akan berterbangan dalam riwayat, melihat, mencari-cari jasadnya. Dan setiap daripada kita akan datang kepada jasad kita. Kita akan lihat di perkuburan kita. Ulama sebut roh apabila ditiupkan saja, maknanya didatangkan kembali pada jasad. Datang roh saja, dia akan scan bahagian depan kita, bahagian depan jasad dia. Dah tengok, ni jasad aku ni. Ketika tu dia tengok kita akan tengok keadaan kita meninggal. Tengah main bola meninggal, tengah di konsep macam ni. Tunggu, dapat. Dan keadaan itulah para ulama sebut, bila didatangkan roh akan masuk melalui rongga hidung. Maka dimasuk, para ulama sebut, barulah menyerap masuk ke dalam seluruh jasad ketika itu. Dan jasad itu para ulama sebut bukan lagi jasad ini, tapi jasad ukhrawi yang tidak akan mati lagi. Waktu itu kita akan hidup bukan kerana darah. Ulama sebut cantiknya dalam syurga besok, warna kulit kita adalah cantik putih kekuningan. Di dalam riwayat, dunia adalah cantik putih kemerahan, di akhirat putih kekuningan. Sebab apa? Sebab di akhirat kita tidak hidup dengan darah. Para ulama sebut macam kita sekarang, makan pun tidak akan mendatangkan darah dah besok. Makan di dalam syurga adalah dengan maksud untuk berlazat-lazat sahaja. Makan di syurga bukan untuk hidup, tapi makan di syurga untuk rasa lazat sahaja. Itu kita besok di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ruh masuk, para ulama sebut manusia yang pertama yang akan bangkit daripada kubur, dibongkarkan kubur, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, bila Rasulullah bangkit sahaja ketika yaumil mahsyar, para ulama sebut Rasulullah akan kejut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelah. Kemudian Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah akan ajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar untuk pergi ke perkuburan Baqi'. Dibangkitlah daripada sana sahabat-sahabat Nabi yang lain, para ulama di Baqi'. Selepas itu Rasulullah akan pergi ke di Mekah Al-Mukarramah, di perkuburan Ma'la. Di situlah Rasulullah akan menyambut isteri pertama Rasulullah, yakni Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha.
barulah perkampungan ataupun kubur-kubur orang soleh yang lain akan dibangkitkan. Ketika itu para ulama sebut, kita akan lihat semuanya akan berpusu ke padang mahsyar. Para ulama sebut Nabi akan bergerak ke padang mahsyar sejauh selaju kilatan cahaya. Kita akan lihat nanti, semua akan bangkit nanti. Kita akan nampak satu jemaah akan bergerak dalam cahaya. Yakni jemaah yang mana? Jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Rasulullah. Nanti bila bangkit nanti Ustaz, kita akan bangkit dengan jemaah. Ya. Kita akan dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan mengikut gaya hidup kita di dunia. Kalau gaya hidup kita seperti Rasulullah, maka dibangkit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangkit besok, kita akan masuk dengan jemaah Rasulullah. Kalau pakaian kita, kehidupan kita ini sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kehidupan kita seperti mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka kita akan duduk pada kelompok itu. Ketika itu kita akan lihat satu persatu. Ada kelompok yang berjalan ke padang mahsyar dengan menunggangi masjid. Ini ulama sebut. Bagaimana masjid? Wallahu a'lam. Yang kelompok yang selalu mendatangi masjid tanpa rasa jemu. Tidak ada maksud apa-apa. Bukan kerana dia imam ke, dia Bilal ke, dia apa-apa tak. Dia datang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud lain dia datang. Ni saya dekat budi saya ni. Kadang imam ni saya lah, saya tak dekat oleh saya. Kadang datang ni kerana bertugas. Takut besok ni. Takut besok. Bila dibangkitkan besok, para ulama sebut takut tak termasuk dengan jemaah masjid. Allahu Akbar. Ada juga akan dibangkitkan dengan kelompok yang sentiasa berzikir pada Allah. Semua akan dibangkit mengikut keadaan dia. Dan na'udzubillah min dzalik, para ulama sebut ada kelompok juga akan menuju ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Berjalan yang mereka ini para ulama berbeza pandangan. Ada mengatakan berjalannya sahaja sehingga ke padang mahsyar mengambil masa 40,000 tahun. Itu berjalan kaki. Tapi yang pasti berjalan kaki ni paling rendah sekali. Bagaimana keadaan berjalan kaki? Dengan keadaan yang paling ramai orang. Sesaklah berjalan. Dan ketika itu, walaupun matahari, para ulama sebut di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu ada yang matahari, tapi matahari tidak lagi menerangkan seperti di dunia. Tak. Didatangkan matahari di sana adalah untuk azab kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal kepada Allah. Matahari di dunia manfaat, tugas dia menerangi manusia. Manfaat di akhirat tidak. Matahari didatangkan kerana untuk mengazab manusia, para ulama sebut. Ketika itu kita akan dalam lingkungan sama ada bercahaya ataupun tidak. Di sinilah dalam riwayat para ulama sebut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang beriman. Tunggu dulu. Sebab apa? Kelompok beriman yang ada cahaya nak tumpang berjalan sekali. Walaupun berpusu-pusu, ulama sebut tetap dia tak nampak jalan. Dia butakan matanya ketika itu, ulama sebut. Di akhirat dia akan tunggu orang lain. Nak tunggu orang beriman dulu jalan, baru dia jalan. Sebab apa? Orang beriman dia ada cahaya yang Allah Ta'ala datangkan. Cahaya apa? Cahaya amalan dia. Ingat tuan-tuan, kita besok bangkit. Ulama sebut ada orang yang bangkit dengan cahaya yang Allah anugerahkan seperti matahari. Ada orang yang bangkit cahayanya seperti bulan purnama, cahaya yang ada pada diri dia. Ada yang bangkit cahayanya seperti bintang yang bergemerlapan di langit. Ada yang bangkit tidak ada cahaya. Sebab tu dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat hadis, mereka yang datang ke rumah Allah sebelum dilaungkan azan. Maksud dia datang sebelum dilaungkan azan, menunggu waktu sembahyang, maka di akhirat besok dibangkitkan seperti cahaya matahari. Dibangkit seperti cahaya matahari maksud dia apa? Cahaya yang ada pada dia seperti cahaya matahari. Mereka yang datang ketika azan sudah dilaungkan, ataupun dia datang tadi dah didirikan sembahyang sunat, para ulama sebut dia akan dibangkitkan seperti cahaya bulan purnama.
Dan mereka yang datang setelah itu masih lagi dalam kelompok mereka yang bersemayam berjemaah, ulama sebut ketika itu dia bangkit seperti bintang, cahaya bintang yang bergemerlapan di langit. Yang tak datang, wallahu alam, ada cahaya ke tak ada cahaya, wallahu alam. Nabi sebut dalam riwayat hadis ini, baru datang orang yang duduk tunggu waktu semayang dah dapat cahaya. Kalau para ulama sebut tunggu waktu semayang pun dah dapat cahaya. Kalau dia beramal, kalau dia semayang, apatah lagi cahaya. Dapat. Antara cara nak dapat cahaya besok di yaumil mahsyar adalah cara dia, para ulama sebut, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala juga ada cahaya khusus yang Allah datangkan pada mereka. Ini semua kita akan lihat besok. Dapat semua, insya-Allah. Semoga Allah pilih kita. Dan kita doa, semoga dalam jemaah kita ni kita bangkit sama-sama besok. Tak semestinya yang mengajar di depan ni bercahaya besok. Ada kali yang mendengar pun lebih bercahaya daripada yang mengajar di depan ni. Ada kalinya begitu. Maka salinglah kita, tumpang-menumpanglah besok di akhirat. Doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menentukan di mana tempat kita besok. Ketika itulah para ulama sebut akan datang pada kita alasan-alasan dunia dulu. Aku tak ada masa dululah. Datang waktu tu. Penyesalan itu para ulama sebut datang bila bangkit dia berkubur. Bangkit berkubur, dalam kubur dah menyesal. Ulama sebut paling menyesal lagi bila dibangkitkan daripada kubur. Ketika itulah dipamerkan satu persatu amalan kita, ada manfaat ataupun tidak kepada kita. Dan sehingga para ulama sebut bila dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Ta'ala mentajalikan diri dia. Bagaimana mentajali? Tajali Allah mendatangkan pada kita, Allah datang pada kita. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam. Tak boleh bayang waktu. Ulama sebut ketika itu seluruh makhluk Allah akan sujud. Mereka yang sembahyang akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kelompok yang Allah keraskan tulang belakang dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kelompok itu? Kita sambung ke depan boleh? Siapalah kelompok itu? Adalah mereka yang apabila didengari ataupun dilaungkan azan, berat diri dia nak datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam riwayat. Itulah kelompok yang mana dibekukan tulang belakangnya. Pertama. Yang kedua, apabila didatangkan peringatan daripada manusia, ada orang datang rumah dia ajak pergi rumah Allah Subhanahu wa taala, ziarah rumah-rumah kan. Ada jemaah datang rumah-rumah, dia marah pula. Besok tu tak boleh sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kelompok yang saya cerita ni kelompok beriman. Yang tak beriman ni confirm memang tak boleh sujud pada Allah Ta'ala. Yang kelompok tak beriman pun, ketika itu dalam riwayat kata Nabi SAW, dia akan menunduk malu ketika itu sehingga gugur pipinya. Malu kita kat dunia merah aja, betul. Besok malu kat akhirat gugur pipi. Pipi ni gugur, bukan merah. Bila merah kan panas, panas ya. Bila malu kan muka merah, panas, kepala panas. Kat akhirat besok malu bagaimana? Gugur pipi. Takutnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebut bukan lagi menggigit kuku dah, sehingga dia menggigit sehingga ke bahagian lengannya. Habis kuku gigit kulit, habis kulit gigit isi, tulang sampai dah lengan dia akan gigit. Ulama sebut tak perasan dah ketika itu. Sebab apa? Tak mampu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menentukan mana kelompok kita, bukan orang lain. Amalan kita menentukan. Solat kita menentukan siapa kita. Zikir kita menentukan siapa kita. Baca Al-Quran kita menentukan siapa kita. Ilmu kita menentukan siapa kita besok. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala menentukan bagaimana kita. Para ulama sebut yang banyak alasan di dunia ini, besok tunggu kita akan lihat keadaan. Kita yang banyak alasan besok bila bangkit depan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak lagi ada alasan dah. Yang mampu kita buat apa ni? Para ulama sebut menangis saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat hadis Nabi sebut di padang mahsyar ini, menangisnya kita ini sehingga tidak ada suara dah. Bunyi macam mana? Orang hidup bertemu dengan orang mati.
bunyi macam tu je. Suara tak ada, dah penat jerit, dah penat, habis dah. Sehingga menangis kita keluar nanah. Para ulama sebut dah tak mampu nangis, sehingga suara pun tak keluar. Keluar kerongkong sahaja. Ulama sebut bunyi kerongkong tu, bunyi kerongkong lah. Kita belajar makhraj kan, kerongkong ni bunyi macam tidur tu lah. Tu bunyi kita besok. Itulah mampu sebut, nama sebut di akhirat bagi mereka yang tidak beriman pada Allah dan tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan siapa? Kita besok. Namun tidak seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya kiamat. Ini pun maktub. Maktubnya apa? Dah maklum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut tadi tazkirah Jumaat. Orang kata kalau dia tahu bila kiamat ni, berat nanang ada dia. Dengan sebut berat nanang, kena rukiah pada dia tu. Cuma ulama-ulama ada mendatangkan tanda-tanda itu ada, tapi exactly berlaku bila tak ada orang tahu. Jelas? Ulama-ulama mendatang, ada tak ulama mendatangkan tarikh? Tak ada. Setakat ni tak ada. Ulama-ulama tak ada mendatangkan tarikh yang tepat, tak ada. Jangkaan-jangkaan tahun itu para ulama sebut berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dan apabila berlaku kiamat, kita kena ingat, berlaku kiamat sebelum dibangkitkan di yaumil mahsyar, kita ni akan dimatikan selama 40,000 tahun. Sama macam tadi, 40,000 tahun akan tunggu. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rasa dia bangkit saja daripada mati, nak bangkit kepada daripada alam kubur, bangkit nak pergi yaumil mahsyar ni, ulama sebut seumpama 2 rakaat solat sahaja. Pandangan yang lain, seumpama dia bangun daripada tidur saja nak pergi sembahyang subuh. Tu jangkauan waktu dia. Yang tidak beriman pada Allah, tidak beramal, lama dia 40,000 tahun. Dia akan rasa lama tunggu. Dapat? Kalau kena siksa dalam kubur, 40,000 tahun ulama sebut. Kena siksa tadi, siksa kubur lain waktunya. Nak tunggu nak bangkit besok 40,000 tahun. Dan lamanya kita di yaumil mahsyar, para ulama sebut kena tunggu sehingga orang terakhir sekali dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi tak habis hisapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi itu tak lepas keluar daripada padang mahsyar. Duduklah di situ. Ulama sebut semua dalam keadaan itu. Sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kita akan bangkit dalam keadaan telanjang bulat. Semua dalam keadaan telanjang bulat. Sehingga Aisyah sebut, ni sifat orang muslimah. Tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka ni tidak malu ke? Kita tak malu ke besok kerana terdedah aurat? Nabi sebut, nak melihat orang sebelah pun tak sempat. Tak ada masa nak lihat orang sebelah. Semua takut dengan diri dia waktu tu. Apa yang perlu diperbuat pada dia, diri dia. Macam orang nak kena tangkap, tak kira dah. Orang kiri kanan tak kira dah. Kalau dia kena tangkap ramai-ramai, nak pembicaraan tu nak jatuh hukum, dia tak pandang orang kiri kanan lah. Yang penting lepas diri, tak pandang orang ni nak buat apa, orang ni nak buat apa, lantak dia. Para ulama sebut kita begitulah besok di akhirat. Tidak sempat melihat kiri dan kanan. Itu keadaan kiamat besok. Allahu Akbar. Manusia dengan segala perangkat ilmu, bukan perangkatnya, peringkat ilmu. Salah type ni. Manusia dengan segala peringkat ilmu dan teknologi yang dimilikinya tidak akan dapat memprediksikan apa? Melawan ataupun menolak hari kiamat tadi, ataupun menjangkakan kapan terjadinya, bila terjadinya hari tersebut. Macam mana hebat pun keadaan teknologi kita, tak dapat kaji bagaimana keadaan ataupun bila berlakunya kiamat. Ini termeterai, termaktub. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ah
ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama ilmuha inda Allahi walakinna aktharan nas la ya'lamun. Surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Kalau orang tanya kiamat, inilah jawapan dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu amat berat. Amat berat apa dia? Keadaannya berat. Bukan berat kiamat tu nak berlaku, tak. Tapi keadaan di dalamnya berat, yakni huru-haranya bagi makhluk. Makhluk, adakah manusia saja? Tidak. Seluruh makhluk. Berlaku kiamat dalam riwayat antara makhluk yang tinggal. Semua dah mati, ulama sebut ada berapa makhluk akan tinggal. Ulama sebut sebelum ditarik nyawanya. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua malaikat Mikail alaihissalam. Yang tiga malaikat Israfil alaihissalam. Dan yang keempat adalah malaikat Halamatul Arsh. Ini malaikat pemegang arash, penanggung arash, Halamatul Arsh. Ulama sebut dalam riwayat Nabi SAW bersabda bahawa ketika itu Allah Ta'ala akan panggil malaikat Israel alaihissalam. Tertinggal satu malaikat Israfil alaihissalam. 4 malaikat yang besar dan 4 malaikat Halamatul Arsh. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, kedua malaikat Israel, dan keempat malaikat Israfil alaihissalam. Jibril alaihissalam semua kita tahu. Mikail alaihissalam yakni pembawa rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, penyalur kepada kita. Kemudian malaikat Israel penyambut nyawa, dan malaikat Israfil peniup sangkakala. Selain daripada itu semua malaikat dah meninggal waktu itu, dah matilah. Para ulama sebut kecuali 4 malaikat yang besar ini dan juga 4 malaikat Halamatul Arsh ketika itu. Kemudian ditambah lagi 2. Allah tambah lagi 2. Kerana ketika itu arash runtuh. Ulama sebut Allahu Akbar. Para ulama sebut dipanggil Israel alaihissalam waktu itu. Allah tanya, Israel akan bagi laporan pada Allah. Dia tanya pada Israel, siapa lagi yang tertinggal? Ada tak yang tertinggal? Diberitakan Israel alaihissalam di dalam riwayat, yang tertinggal wahai Allah cumalah aku, Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil dan juga Halamatul Arsh. Itu saja yang tinggal. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada Israel, wahai Israel, kamu cabut keseluruhan malaikat ini. Dicabut nyawanya Jibril, Mikail, Israfil, Halamatul Arsh, dan dicabutnya nyawa sendirinya Israel alaihissalam. Dicabut. Ketika itulah, bila dah cabut seluruh nyawa, inilah Allah biarkan dunia ini selama 40,000 tahun. Ketika itulah Allah firman, para ulama sebut, Allah tanya di mana kerajaan yang, ataupun di manakah kerajaan pemerintahan yang menapis dada ketika di dunia dulu? Mana waktu itu? Mana kerajaan, mana raja, mana pemimpin yang menapis dada ketika itu? Tak adalah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan kembali malaikat Israfil alaihissalam ketika itu untuk meniup sangkakala. Dalam riwayat yang ketiga, untuk membangkitkan seluruh makhluk kembali, untuk dibangkitkan dan diperjalankan ke padang mahsyar. Itulah perjalanan kita besok di hari kiamat. Nak cerita panjang tuan-tuan, sebenarnya riwayat dia panjang. Secara ringkas begitulah keadaan kita. Yang penting apa dia? Yang pentingnya amalan kita menentukan siapa kita besok. Ini tak nampak, zikir ni nampak. Ustaz, zikir saya ni tak tenang pun dirinya, mana Allah tak bagi dulu kat dunia ni. Tapi yang pasti semua manfaat itu Allah bagi di mana? Di akhirat besok. Allahu Akbar. Kita ambil kat ayat ni boleh? 39 lah.
Kiamat itu amat berat. Berat ini kerana huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, seluruh makhluk. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Ulama sebut kiamat yang Allah Ta'ala akan datangkan besok tak ada orang tahu, dan dia datang memang tiba-tiba berlaku. Sehingga para ulama sebut tiba-tibanya kiamat ni bagaimana? Sehingga bila tahu saja kiamat, perempuan yang mengandung, kata Nabi SAW, akan terberanak waktu itu juga, bersalin waktu itu juga. Dan kerana takutnya berlaku, kerana terkejut berlakunya kiamat, dia sendiri memijak anak yang telah diberanakkan tadi tanpa dia perasan, para ulama sebut. Dan anak, seorang ibu yang mengandung anak sedang menyusukan anaknya, berlaku kiamat, dia akan membaling anaknya. Ini Nabi sebut dalam riwayat. Tu kias tu maksud dia apa? Orang yang teliti waktu itu pun, orang mengandung kan jaga-jaga, naik motor pun risau kan, gegak. Yang risau bukan bini dia, suami semua. Okey kan? Risau dia anak Ustaz cakap kat diri sendiri, kat diri sendiri risau. Kalau orang lain pun risau kat diri dia lagi risau kat diri dia. Maksud dia apa? Teliti begitu pun para ulama sebut, ketika berlaku kiamat tak fikir, kerana terkejut dengan kiamat. Allahu Akbar. Jelas? Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis. Banyak ini Ustaz baca banyak. Ada soalan? Hari kiamat. Kalau macam Ustaz saya ni, kalau dia saya tak panggil ulama. Ulama ini kalau pada lughah dia adalah jamak taksir. Jamak taksir ni adalah plural. Kalau dalam bahasa Inggeris plural, singular plural kan. Cuma dalam bahasa Arab dia ada 3. Pertama mufrad. Mufrad ni satu. Satu orang berilmu dipanggil alim. Kemudian 2 orang berilmu musanna dipanggil alamani. Itu 2 orang berilmu. Bila ramai orang berilmu dipanggil ulama. Dapat? Ulama. Jelas? Disebut dengan jamak taksir. Jamak ni pula ada 3. Pertama jamak taksir. Jamak taksir ni itulah ulama dan sebagainya. Kedua jamak muzakkar salim. Yang ketiga jamak muannas salim. Muzakkar salim apa? Contoh muslim. Orang Islam seorang dipanggil muslim. Kalau 2 orang Islam dipanggil muslimani. Kalau ramai bagi lelaki dipanggil muslimin ataupun muslimun. Bagi perempuan muannas salim dipanggil muslimat. Dapat? Jelas? Maka ulama pada sudut ini yang dibahaskan bukanlah lughah, tapi ulama ini walaupun seorang, Ustaz, kalau seorang kenapa panggil ulama juga? Kerana banyak ilmu yang terhimpun pada diri dia, maka dipanggil ulama. Dapat? Secara umumnya ulama ini dikhususkan adalah untuk mereka yang mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada nama khusus bagi mereka yang tahu ilmu ni dinamakan ulama? Kenapa pakar saintis pun boleh dipanggil ulama? Cuma tidak sesuai diletakkan nama itu. Sebab apa? Sebab nilai ilmu itu. Kan kita belajar nilai ilmu yang paling tinggi ada ilmu apa? Ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih tinggi pada ni? Tak ada. Maka disebabkan ketinggian ilmu itulah, maka adanya gelaran khas kepada para ulama. Jelas? Nanti secara umumnya mereka yang tahu ilmu agama lah. Cuma
Ulama ini pada zaman sekarang ni kita pandang lebih tinggi lah. Macam tok guru para masyayikh itu ulama lah. Dan saya ni baru belajar lagi, panggil ustaz boleh lah. Ustaz bobo nak share ilmu tu layak lah. Ulama tu tak ada lagi. Cuma secara umum kita nak faham sekarang adalah ulama adalah khusus dalam bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nanti? Kalau ulama ini kita tafsir dia sebagai semua ilmu itu dinamakan ulama. Kalau kita tafsirnya tu kita tak dapat terjemah hadis yang innal ulama warasatul anbiya. Sebab innal ulama di sini dengan makna ulama yang mana? Ulama yang pakar dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ilmu agama ni jangan fahami je. Jangan fahami je. Ilmu agama pun ada ilmu falak, kosmologi, astronomi, ilmu rawatan, medik. Kita panggil medik. Kalau dalam bidang rawatan dipanggil ilmu tib ataupun tibun nabawi. Ada nama-nama khusus tu ada. Jelas? Dan kebanyakan ulama terdahulu mahirnya mereka semua bidang ilmu. Saya pernah sebut kan, Imam Ghazali pakar dalam metafizik, Imam Al-Khawarizmi macam-macam, kaedah algebra dan sebagainya tu. Kita belajar dulu, ingat lagi dulu, sekolah menengah dulu, algebra ingat. Istilah-istilah yang didatangkan. Ibnu Sina dinamakan ulama sebab apa? Sebab dia mahir ilmu agama dan juga ilmu alam. Sebab tu kalau lihat sebenarnya ilmu yang sebenar ini, apa yang dinamakan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu. Kalau tidak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh dipanggil ilmu. Sebab ilmu ni nama Allah. Betul? Allah kan alim. Nama Allah kan alim. Ilmu pun kan sifat Allah, itu banyak sifat 20. Salah satu di sifat apa? Ilmu. Sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, hayyun sama' basar, kan tahu kan? Sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu para ulama sebut yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, dinamakan funun. Ni kita tahu funun ataupun anfun. Bukan telefon funun. Funun ni apa? Kemahiran. Dapat? Dia jadi kemahiran sahaja. Kalau ilmu itu para ulama sebut mendekatkan diri kita kepada Allah, barulah dinamakan ilmu. Kalau tidak, dinamakan kemahiran sahaja. Jelas? Itu secara terperinci sedikitlah yang dibahas oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kita jawab ke nanti? Soalan lain 2 minit lagi. Cukup sejam. Ada setengah ustaz kata ilmu laduni ni kita tak tahu kalau dapat. Ada setengah pendapat mengatakan kita tahu dia ada ilmu laduni. Mana yang sebenarnya dan apa itu ilmu laduni sebenarnya? Laduni, panjang ni soalan ni. Allahu Akbar. Ilmu laduni ini dibahas oleh para ulama. Ini panjang, saya ringkaskan. Kalau mampu saya ringkaskan. Pertama, bermulanya ilmu laduni apa? Ini ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Laduni juga difaham oleh para ulama, didatangkan kepada kita adalah ilmu yang mendatangkan faham pada kita. Ilmu, faham benda yang berbeza. Ilmu dan kefahaman benda yang berbeza. Maka memahami ilmu itu dinamakan ilmu laduni. Dapat? Orang tahu semayang, tapi tak semestinya orang yang tahu semayang dia semayang. Maka mereka yang melakukan semayang dikira mereka yang mendapat ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia memahami. Ini secara umum. Yang orang faham laduni ini semua nak terbang-terbang ni zaman sekarang ni. Ilmu laduni, ustaz, saya tak payah pergi mengaji, ustaz. Duduk kat rumah goyang kaki dapat ilmu laduni. Tak. Ilmu laduni ni dia kena ada ikhtiar juga. Bukan tiba-tiba dia dapat, tak. Mereka yang mendapat istilah ilmu laduni dalam bidang tasawuf adalah mereka yang telah berjaya sampai pada martabat tertentu dalam bidang tasawuf. Apa martabat tertentu yang dimaksudkan di sini?
Pertama, lazim bagi diri dia ni dengan amalan fardu. Maksudnya amalan fardu yang dia lakukan pada diri dia tak rasa berat dah. Kita ni kalau tengok lagi jam, aduh, kan dah isyak dah. Masih lagi para ulama sebut berat melakukan fardu, tak layak nak sebut dapat ilmu laduni lagi. Dah lazim pada diri dia amalan fardu pertama. Dan yang kedua, lazim juga pada diri dia amalan sunat. Dia tidak tinggal amalan-amalan sunat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya solat sunat rawatib, qalbiyah dan ba'diyah. Ini dah out dah kita. Out kita kan? Out. Saya pun out. Betul? Jemaah kuat lagi, cuba semain seorang tengok. Buat qalbiyah tak? Berat nak buat kan? Tahajud jangan cerita lah. Dia dah ambil berat rawatib tu paling tinggi. Kemudian amalan sunat yang lain, duhanya, isra'anya, awabinya, kemudian tahajudnya, tasbihnya, tu amalan sunat dah meterai pada dia. Dan yang ketiga ni paling penting. Ni paling penting. Lengkap ilmu fardu ain pada diri dia. Yes. Ilmu aqidah mantap kat diri dia. Tak semestinya tahu ilmu fardu ain ni kena mengajar, tak semestinya. Tahu ni untuk diri kita, melepaskan tanggungjawab kita, taklif mukallaf kita ini. Pertama, Imam Ghazali sebut ilmu fardu ain adalah ilmu aqidah, tauhid. Ni ilmu-ilmu yang fardu dulu ni, fardu ain yang wajib setiap pada kita. Yang kedua, ilmu fiqh. Solat dia tahu rukun 13 bagaimana, rukun qauli, fi'li, qalbi tu. Kemudian dia tahu puasa macam mana, zakat macam mana, haji macam mana. Dia tahu untuk diri dia. Jelas? Dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Tasawuf ni bukan semestinya dia memahami ilmu tinggi-tinggi, tak. Paling kurang dia mengenali kekurangan diri dia. Dia tahu beza mahmudah dan mazmumah. Sifat-sifat baik untuk diri dia dan sifat-sifat tercela yang untuk dia jauh pada diri dia. Dan yang keempat, ilmu bacaan Al-Quran, tajwid. Lepas ilmu ini, layak dapat ilmu laduni. Jelas? Jelas? Ni secara umum Saya tak bahas yang tinggi ni, ilmu laduni yang tinggi tu tak, tu nanti dulu. Habis Ustaz ada orang cakap dia diberikan ilmu laduni. Tengok dulu pada diri dia. Terbit tak? Melazimi tak diri dia atas amalan fardu? Dan yang kedua, melazimi tak amalan di sunat? Bukan sahaja semain sunat itu, lazim kat diri di sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana percakapan dia dengan orang lain, terutama kepada kedua ibu bapa dia bagaimana, terhadap isteri dia, keluarga dia bagaimana. Sebab laduni dengan makna apa sebenarnya? Ilmu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ladunna ilma tu dan surah Kahfi tu. Dianugerahkan daripada Allah Subhanahu wa taala pada dia. Takkanlah ilmu yang direct dianugerahkan pada Allah dia tinggal sembahyang fardu. Mustahil. Allah anugerah kat dia, sembahyang pun tak, macam mana? Nampak? Jelas? Jelas? Sebab di akhir zaman mutakhir ni banyak yang macam tu. Sehingga ilmu dia boleh dia dapat ilmu dia tidur dia masuk dalam alam di sebalik mata lah. Nak dengar alam di sebalik mata, dia cakap alam barzah. Saya dengar alam barzah, alam barzah, alam barzah pun ada. Tuan-tuan tahu tak ni? Nak dengar? Nanti carilah. Pengikut ayat tu dia sebut. Dia kata dia mimpi. Nak maksud ilmu laduni lah tu, nak maksud tu. Kemudian dia balik, dia masuk ke dalam alam di sebalik mata, dinamakan alam bazrah. Ni semua mengawal ni, cerita sendiri. Kemudian dia bergerak ke daripada lalu Mekah pergi ke Madinah, naik pula ke langit, jumpa Yatin kat langit. Pelik ni, dia mengawal dah. Selalunya ulama sebut bila tak lazim, kenapa kena ada amalan fardu pada diri dia? Bila menjaganya amalan fardu, Allah akan jaga dia. Itu pertama. Bila lazim pada dia amalan sunat, para ulama sebut
maka pada diri dia adanya amalan-amalan sunat ini menandakan diri ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan fardu belum tanda cinta lagi, ulama sebut. Sebab tu tanggungjawab kita. Nak tak nak kena buat, tu wajib bagi kita, itu memang kerja kita. Maka apa tanda cinta kita pada Allah? Bila cinta kena buat lebih lah. Apa dia? Amalan sunat. Jelas? Maka kalau dah lazim kedua benda ni, seperti para masyayikh kita, bila dicerita tentang ilmu laduni, barulah kita boleh membenarkan. Itu pun ada qadar tertentu para ulama. Jelas? Ni tak boleh cerita ni macam Nabi Khidir AS ni. Khidir AS kan, Nabi Khidir AS, Nabi Musa jumpa Nabi Khidir AS di dua pertemuan air. Dia pun nak dua pertemuan air juga tu. Sebelum Nabi Musa nak jumpa dengan Nabi Khidir AS, bawa ikan pula kan. Ikan tu lompat. Allah sebut kalau di mana lompatnya ikan tadi, di situlah kamu akan jumpa Nabi Khidir AS. Kemudian dia pula berdalilkan cerita Nabi Khidir pula. Bila Tok Guru buat salah, jangan tegur, dia cakap. Sebab Nabi Khidir AS buat benda yang melanggaри syariat pada zaman Nabi Musa AS. Pecahkan kapal kan, sampan, bunuh anak, apa lagi, meruntuhkan rumah anak yatim. 3 benda kan. Dia jadi dalil pula. Kalau kamu nampak saya ni guna agak ni, jangan tegur ni. Dia jadi macam Nabi Musa ni. Dia nak cerita Nabi ilmu laduni lah tu kat diri dia. Tak bukan macam tu. Bukan macam tu Jelas? Para ulama sebut laduni perlu faham dengan syariah. Syariah. Jelas? Dengan syariah. Boleh? Apa? Harap terjawab. Maka awamnya nak faham awal dia. Laduni macam. Maka ada guide tu nak faham ilmu laduni. Sebab sekarang ni akhir zaman macam-macam jenis laduni ada ni. Yang jenis tolak pakai angin lah, berjauh, memang ada. Takut yang tolak tu benda lain yang tolong. Tu yang takut tu. Zahir ayat Quran, tapi bila tidak lazim pada diri amalan fardu, bagaimana Allah nak tolong? Allah takkan tolong. Dia meninggalkan kewajipan dengan Allah, takkan Allah tolong? Tak. Ihfazillah yahfazka. Nabi sebut jelas, bila kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jelas? Dan ilmu laduni bukan diukur melalui serban ataupun percakapan dia pelik-pelik sikit. Ini ilmu tinggi ni. Tak faham. Lagi tak faham, lagi tinggi ilmu. Pelik saya kata orang sekarang ni. Saya tak faham lah Tok Guru ni cakap tinggi sangat ilmu dia. Dia boleh sabit pula tinggi pula ilmu tu pula. Ilaha illallah. Dia lebih seronok cari ilmu yang tak faham daripada ilmu yang senang nak faham ni. Akhir zaman ni macam ilmu tak faham. Banyak benda sebenarnya yang telah dimanipulit oleh umat ataupun orang-orang akhir zaman ni. Jumpa orang tanya, kenapa alif tegak? Tinggal lah tuan-tuan. Itu belum tahap kita lagi. Sangka baik kita kat dia, tu belum tahap aku lagi nak fikir-fikir alif tegak kenapa bar macam sampan. Ni nanti dulu. Sebelum alif apa dia? Dia tanya. Saya pernah kena tanya, sebelum alif apa dia ustaz? Pening ni dia kata. Pening orang ni. Ada jawapan dia. Sebelum alif ada apa? Kita nak tanya. Sebelum nama seluar tu seluar, apa nama tu? Apa nama sebelum nama tu seluar, apa nama seluar? Kalau dia boleh jawab tu, dia maka boleh jawab sebelum alif tu. Sebab alif ni ilmu agama tinggi. Betul? Berkaitan dengan ilmu agama. Seluar ni benda hari-hari pakai. Kalau seluar pun tak boleh cerita, ataupun dia tanya kenapa alif tegak, kenapa nama seluar tu seluar, kenapa tak nama baju? Ada sebab bukan tak ada. Saya bukan mempelikirkan ilmu ini, tidak. Memang ada sebab kenapa alif tu tegak. Memang dibahas oleh para ulama tasawuf. Tapi bukanlah digunakan untuk memuji orang lain. Ada orang pernah tanya saya juga, rukun Islam, ustaz, rukun Islam ada 5, rukun pada rukun ada berapa? Pula rukun berrukun ada juga. Sudah aku cakap orang tua ni, ikutlah. Selalu kita lihat percakapan itu tidak mendatangkan pada amal pun. Sebab tu saya cakap ilmu mendatangkan diri kita, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali sebut ilmu yang manfaat apa dia? 3. Ni pegang betul-betul. Pertama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu ilmu.
Lagi bertambah diri kita dekat dengan Allah, itulah ilmu. Yang kedua, mendekatkan diri kita ataupun memperjelaskan lagi, mendatangkan kecintaan kita terhadap alam akhirat. Kedua. Dan yang ketiga, ilmu yang menilik atau melihat kesalahan diri sendiri. Dia nampak diri dia, salah diri dia. Kalau ilmu tu dia nampak salah orang lain, berat. Maksud itu bukan lagi ilmu yang bermanfaat untuk dia. Jelas? Melihat keburukan diri sendiri boleh namakan ilmu. Jelas? Bahaya tu dua tu lagi dalam lah. Tapi yang paling tinggi apa? Mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah ilmu laduni. Bukanlah duni, laduni. Jangan tafsir beberapa perkataan Al-Quran ataupun ilmu para ulama dengan akal ataupun adat yang lemah kita ni. Jangan. Kena adil, letak sesuatu pada tempat dia. Jelas? Kita jawab apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kuatan beri. Ini sebenarnya tak tepat nak cerita tentang ilmu laduni, tapi saya cerita syarat ilmu tu dulu nak faham. Ada ilmu laduni lagi tinggi kan, cerita lagi tak faham. Berbagai-bagai tafsiran para ulama. Boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Semoga apa yang kita dengar pada ini Allah Subhanahu wa ta'ala beri kuatan pada kita untuk kita amalkan. Ilmu yang manfaat kita yang amalkan, bukan orang lain. Kemudian kita dapat kekuatan untuk sampaikan panduan ini, insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.